Assalamualaikum semua. Okey, untuk pelajaran sains tahun 6 hari ini, kita akan masuk ke tajuk baru iaitu tajuk yang kedua dalam buku teks. Peraturan bilik sains. Okey, peraturan bilik sains ni tajuk dia sikit saja. Okey. Peraturan bilik sains ni kamu dah pelajari semasa kamu tahun 3 pun ada, tahun 4 dengan 5 pun kamu ada belajar peraturan bilik sains. Okey, jadi kita nak ulang kaji semula ke semua peraturan bilik sains. Ingat lagi tak ada berapa peraturan bilik sains? Ada 11 semuanya. Okey, kamu kena ingat 11 peraturan bilik sains. Jom kita tengok. Okey, patuhi peraturan bilik sains. Okey, kamu boleh baca dialog dalam buku teks ni pada muka surat 16 dengan 17. Okey, dialog ni menceritakan mengenai sekumpulan murid dalam bilik sains. Okey, mereka tak ikut peraturan. Kemudian apa yang terjadi? Okey, kamu boleh baca. Okey. Okey, kita nak buat ulang kaji mengenai peraturan bilik sains. Okey, peraturan bilik sains ada 11 semuanya. Yang pertama ialah peraturan bilik sains ni kita perlu amalkan. Okey, satu, sebelum kita memulakan aktiviti dalam bilik sains. Yang kedua, semasa kita melakukan aktiviti bilik sains. Kemudian kita perlu amalkan selepas melakukan aktiviti dalam bilik sains. Okey, ni 3 keadaan di mana kita perlu amalkan peraturan bilik sains. Okey, apa perkara yang kita perlu patuhi ketika dalam bilik sains? Okey, sebelum tu kita nak masuk dalam bilik sains, kita perlu masuk dengan kebenaran guru. Okey, kalau guru kita bagi masuk, baru kita masuk. Kalau kita tak mendapat kebenaran untuk masuk dalam bilik sains, okey, kamu perlu beratur dulu kat luar bilik sains tu. Okey, kemudian bila kamu dah masuk dalam bilik sains, kamu perlu buka cermin tingkap dan pasang kipas. Kenapa pentingnya kamu perlu buka cermin tingkap dengan pasang kipas ni? Supaya ada pengudaraan yang baik dalam bilik sains tersebut. Okey, seterusnya yang ketiga, menjalankan aktiviti mengikut arahan guru. Okey, kalau cikgu suruh buat aktiviti tu, baru buat. Kalau cikgu suruh ambil peralatan, baru kamu ambil peralatan tersebut. Kemudian, nyalakan penunu bunsen dengan cara yang betul. Okey, kamu tahu tak penunu bunsen ni apa? Penunu bunsen tu, ni saya tengok ada tak kat sini. Ni, benda ni. Okey, dia macam dapur gas kecil lah dalam mama sains tu. Penunu bunsen. Okey, kalau kat sini, tengok murid tu nyalakan penunu bunsen dengan menggunakan mancis. Ini adalah salah. Okey, kalau kita nak nyalakan penunu bunsen, dia ada alat khas untuk menyalakan api. Okey, kemudian ikat rambut dengan rapi ketika mengendalikan eksperimen. Okey, bagi yang berambut panjang, perlulah ikat rambut kamu dengan kemas. Okey. Yang seterusnya, bahan buangan cecair hendaklah dibuang ke dalam sinki dengan air paip yang mengalir. Kalau kita ada sisa buangan yang cecair dalam bentuk cecair, kita perlu buang dalam sinki. Buka air sinki dulu, barulah tuang bahan buangan tu. Okey, kemudian padamkan bahan yang terbakar atau berbara sebelum membuangnya ke dalam bakul sampah. Kenapa kita perlu padamkan dahulu? Okey, kenapa tak teruskan je buang tu sampah kalau ada bara api lagi?
supaya dapat mengelakkan kebakaran. Okey, kemudian yang seterusnya, buang bahan buangan pepejal ke dalam bakul sampah. Okey, bahan buangan pepejal kena buang dalam bakul sampah. Okey, yang seterusnya, laporkan segera kepada guru jika berlaku kemalangan, kecederaan atau kerosakan. Okey, kalau tiba kamu tengah buat eksperimen tu, kawan kamu ada tercedera, kamu kena bagi tahu cikgu kamu dulu. Kamu tak boleh suka-suka hati terus merawat kawan kamu. Kalau ada kerosakan, contoh tiba-tiba bikar pecah, perlu laporkan kepada guru dahulu. Okey, kemudian gunakan peti pertolongan cemas dengan bantuan guru. Okey, bila kamu nak gunakan peti pertolongan cemas, perlu ada guru untuk pantau. Okey, yang terakhir, susun kerusi dan kemas bilik sains sebelum keluar. Okey, bila dah habis buat eksperimen semua, susun kerusi balik, kemudian kemas bilik sains kamu, barulah kamu keluar daripada bilik sains tersebut. Ini untuk memastikan keselamatan dan juga kebersihan bilik sains. Okey. Okey, itu adalah 11 perkara yang kamu perlu patuhi dalam bilik sains. Okey, kita tengok pula apa perkara yang dilarang dalam bilik sains. Bergurau dan berlari di dalam bilik sains. Okey, kamu tak boleh bergurau dengan berlari-lari di dalam bilik sains. Sebab apa? Sebab bila kamu bergurau, berlari-lari dalam bilik sains, akan mudah berlaku kemalangan dan juga kecederaan. Makan dan minum di dalam bilik sains adalah dilarang sama sekali. Sebab apa? Ini akan mana tahu bila kamu makan dalam bilik sains tu kan ada macam-macam bahan, kamu buat eksperimen lagi, kemudian kamu mudah terkena keracunan makanan. Menyentuh, menghidu atau memasukkan sebarang bahan ke dalam mulut tanpa kebenaran guru. Okey, tak boleh suka-suka hati pegang ataupun hidu ataupun kamu cuba rasa sebarang bahan. Kalau cikgu kamu suruh rasa bahan tersebut, suruh pegang bahan tersebut, suruh hidu bahan tersebut, barulah kamu buat. Membawa keluar peralatan sains tanpa kebenaran guru adalah dilarang sama sekali. Okey, semua peralatan sains perlu digunakan di dalam makmal sains. Kecualilah kalau cikgu kamu suruh bawa peralatan sains tersebut keluar daripada bilik tersebut. Okey, ingat itu adalah 4 perkara yang dilarang. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, kemudian cikgu nak kamu hasilkan satu nota mengenai peraturan bilik sains. Okey, cikgu nak kamu buka buku nota panjang kamu, kemudian kamu buat nota mengenai peraturan bilik sains. Okey, kat sini ada contoh nota yang cikgu buat. Okey, ni nota yang cikgu buat. Kamu boleh buat ikut kreativiti kamu. Kalau kamu nak buat bentuk kereta api ke, bentuk awan ke, bentuk apa-apa je lah. Ikut kamulah. Okey. Nota sains saja, nota peraturan bilik sains. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.